Ada di antara mereka pergi kepada Imam Mahdi semata-mata hanya nak pergi tengok sahaja. Ada di antara mereka pergi kepada Imam Mahdi semata-mata nak buat konten dekat YouTube, nak buat IG live, nak bagi orang tahu. Pastikan dia orang yang pertama yang memberi laporan akan keberadaan Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jadi alhamdulillah, ini episod kita yang ketiga, kita membincangkan topik berkaitan dengan 10 tanda besar kiamat. Jadi untuk episod yang pertama kita dah bincang, untuk episod kedua kita dah bincang pendahuluan ataupun gambaran siapakah Imam Mahdi, di manakah dia akan keluar, daripada jalur manakah dia akan dilahirkan, siapakah keturunan dia dan sebagainya. Itu kita bincang secara lalu. Dan insya-Allah untuk episod yang ketiga kita akan buat sambungan berkaitan dengan tanda besar kiamat yang nombor 1 berkaitan dengan Imam Mahdi. Jadi umat akhir zaman ataupun umat Nabi SAW, kita lah, umat Nabi ini bukan hanya orang Islam. Orang Islam umat Nabi, dan orang bukan Islam pun umat Nabi SAW. Seperti mana kita tengok pernah berlaku kepada Nabi ataupun pernah berlaku kepada seorang lelaki yang digelarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika mana ketika mana Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik dekat kota Madinah, bila mana dia telah pun meninggal, ketika itu Nabi datang kepada jenazah dia dan Nabi kata, "Wahai Umar, dia pun umat aku." Makna dia apa? Umat Nabi ni bukan hanya orang Islam, orang bukan Islam pun umat Nabi SAW. Cuma yang membezakan antara kita dengan orang Islam adalah dari sudut kepercayaan, keimanan kita kepada Nabi SAW. Maka dekat sini kita nak tengok tanda besar kiamat yang nombor 1 adalah kemunculan Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi ini akan menjadi penyelamat, akan menebarkan keadilan di atas muka bumi, yang mana beliau ni akan mentadbir bumi, akan memerintah kerajaan Islam pada ketika itu. Lalu sebab itulah bila mana kita tengok Imam Mahdi ni bagaimana dia dilahirkan, kan nama dia kita dah bagi tahu untuk episod yang kedua, Muhammad ibn Abdullah. Itu nama Imam Mahdi. Bila Nabi bagi tahu? Nabi dah bagi tahu 1400 tahun yang lalu. Nabi dah pun jelaskan kepada kita, Nabi dah pun bagi tahu kepada kita nama siapakah Imam Mahdi. Nama sebenar pula tu Muhammad ibn Abdullah. Namanya seperti nama aku, kata Nabi, dan nama ayahnya juga seperti nama ayah aku, Nabi SAW. Disebabkan itulah, adakah manusia yang berada berdekatan dengan Imam Mahdi tak akan tahu? Adakah manusia tak tahu bila mana lahirnya seorang lelaki yang digelarkan Muhammad ibn Abdullah? Adakah masyarakat sekeliling ataupun jiran dia tak tahu? Jiran dia tak tahu ataupun yang menguruskan hospital tak tahu yang inilah bayi akan menjadi penyelamat bagi orang Islam, Muhammad ibn Abdullah. Maka dekat sini kita tengok bila mana hari kelahiran ataupun bila mana detik kelahiran Imam Mahdi, dia lahir macam biasa, dibesarkan macam biasa, seperti manusia biasa. Tidak ada satu keajaiban yang berlaku, tidak ada seperti nabi-nabi yang lain. Imam Mahdi dibesarkan macam orang biasa, macam kita lah, bersekolah, kan, ada ibu dan ayah. Cuma dari sudut ibu dan ayah Imam Mahdi, ada pandangan para ulama mengatakan kedua-dua ibu dan ayah Imam Mahdi ini adalah daripada jalur keturunan Nabi SAW. Yang pertama. Adapun pandangan yang kedua mengatakan ayah Imam Mahdi saja daripada jalur keturunan Nabi SAW. Ibu Imam Mahdi bukan daripada keturunan Nabi SAW. Tak apalah, kita nak tengok pandangan mana satu pun dibolehkan. Maka disebabkan itulah bila mana Imam Mahdi dilahirkan, ayahnya Abdullah memberi nama kepada Imam Mahdi ni Muhammad ibn Abdullah. Maka kita tengok bila mana kita pergi kepada Timur Tengah, masyarakat Timur Tengah, orang Arab, daripada dulu sehinggakan hari ini mereka sangat akan memberi nama anak-anak mereka Abdullah, Abdul Rahman, Muhammad. Ketika mana saya berada dekat Mesir dulu, ramai sangat ayah-ayah ataupun ibu dan ayah yang memberi nama anak mereka Muhammad, Muhammad, Muhammad. Just Muhammad sahaja. Sama juga Abdullah pun ramai. Yang menyebabkan bila mana hari kelahiran Imam Mahdi, tidak ada seorang pun macam
perasan inilah Imam Mahdi, inilah Imam Mahdi. Sebab apa? Muhammad ibn Abdullah. Sebab apa? Sebab nama Muhammad ibn Abdullah ni sangat ramai dekat Timur Tengah. Dekat Malaysia pun ada orang yang diberi nama Muhammad ibn Abdullah dan sebagainya. Maka bila mana Imam Mahdi ni sampai peringkat umur 40 tahun, ketika itulah dia akan pergi ke kota Mekah. Dia akan pergi ke kota Mekah. Kata para ulama, Imam Mahdi akan pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Bukan, ada juga mengatakan umrah, tapi kebanyakan ulama mengatakan Imam Mahdi ni bila mana umurnya menginjak 40 tahun ataupun 30 sampai ke 40 tahun, dalam lingkungan umur begitu, Allah mengilhamkan, Allah beri satu naluri kepada Imam Mahdi yang mana sebelum tu dia tak tahu yang dia ni adalah Imam Mahdi. Tapi satu hari Allah campakkan satu naluri, satu perasaan teringin nak pergi ke Mekah untuk buat ibadah haji dan sebagainya, yang menyebabkan pada tahun itulah Imam Mahdi akan berangkat ke kota Mekah. Dan ketika itulah, dialah bila mana Imam Mahdi telah pun dibayar, dialah orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini kita tengok sangat mudah orang nak mengaku akulah orang yang paling alim, akulah orang yang paling beriman kepada Allah dan sebagainya, mintalah doa kepada aku kerana doa aku mustajab dan sebagainya. Tapi kita tak tahu betul ataupun tidak, adakah dia orang beriman ataupun tidak. Tapi ketahuilah, bila mana munculnya lelaki yang bernama Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdiyun, dialah orang yang paling beriman kepada Allah, dialah orang yang paling alim, yang paling soleh di atas muka bumi pada ketika itu, yang menyebabkan para ulama yang besar-besar akan berbai'ah kepada Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Jadi persoalan dia, bila mana kita tengok Imam Mahdi dibesarkan, dilahirkan, membesar, bersekolah dan sebagainya, di manakah Imam Mahdi ini akan dibesarkan, di mana Imam Mahdi akan dilahirkan, di hospital mana Imam Mahdi dilahirkan. Cuma kita tengok Imam Mahdi ni dengar betul-betul. Imam Mahdi dilahirkan dekat Madinah, dibesarkan dekat Madinah. Imam Mahdi bercakap bahasa Arab. Maka dekat sini kita tengok, bila mana kita ni warga negara bukan Madinah, maka tidak boleh digelarkan kita ni sebagai Imam Mahdi. Nombor satu, ciri Imam Mahdi, ciri-ciri Imam Mahdi bila mana dikumpulkan para ulama, antara nombor satu, ciri Imam Mahdi adalah beliau daripada jalur keturunan Nabi SAW. Ciri kedua Imam Mahdi adalah dibesarkan, dilahirkan, membesar dekat kota Madinah. Ciri yang ketiga, kata para ulama, sebahagian bahu adanya tanda seperti tanda yang ada kepada Nabi SAW. Itu kata para ulama. Dan ciri yang nombor empat, akan menjadi bila mana Imam Mahdi ni akan keluar, ni lambatlah sikit. Bila mana Imam Mahdi keluar, maka turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam, dialah akan menjadi imam ketika mana solat subuh. Ni lambat lagi, insya-Allah. Mungkin episod yang keempat ataupun kelima. Dan ciri yang keseterusnya, dahi Imam Mahdi ni luas, kita dah bincang untuk episod yang kedua. Dan kedua matanya seolah-olah bercelak, kata para ulama. Dan warna kulit Imam Mahdi ni warna yang warna-warna bangsa Arab lah, ataupun dan tubuh Imam Mahdi ni seperti tubuh orang Israel. Tubuh orang-orang Israel, tubuh yang kuat, tubuh yang sasa untuk orang Israel. Dan ciri yang seterusnya, umur Imam Mahdi ketika mana dibai'ah dalam lingkungan 40-an. Ada ulama mengatakan dalam lingkungan 30 sampai 40-an. Umur ketika mana seorang itu ataupun Muhammad ibn Abdullah akan dibayar oleh para ulama. Dan ciri yang seterusnya, Imam Mahdi yang disusun oleh para ulama, kata para ulama, Imam Mahdi memiliki satu perangai, satu akhlak, kelakuan seperti kelakuan Nabi SAW. Sangat sama. Bagaimana cara tutur Imam Mahdi seperti cara tutur Nabi SAW, cara pergerakan berjalan Imam Mahdi sama dengan Nabi, cara senyum Imam Mahdi sama dengan Nabi SAW, sangat mirip. Maka itu di antara ciri Imam Mahdi yang telah dikumpul oleh para ulama. Mungkin banyak lagi, cuma itu yang sempat saya kumpulkan pada kali ini. Dan bila mana Imam Mahdi ni sampai, kita nak masuk kepada poin kita, jalur kisah Imam Mahdi. Bila mana Imam Mahdi sampai umur dalam 30 ke 40-an, ketika itulah Allah mengilhamkan kepada Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah satu perasaan nak pergi ke kota Mekah, yang menyebabkan pada tahun itulah Imam Mahdi akan pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Dan pada tahun itu jugalah Allah mencampakkan satu naluri, satu perasaan, ilhamkan kepada para ulama untuk pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadat haji.
Mungkin ulama daripada Syria, mungkin ulama daripada Jordan, ulama daripada Yaman, Mesir, mungkin ulama daripada Malaysia pun akan pergi bertemu dengan Imam Mahdi. Sebab ketika mana hari bai'ahnya Imam Mahdi, kesemuanya dalam kalangan para ulama. Sebab ketika mana detik sangat dekat dengan kemunculan Imam Mahdi, bumi dalam keadaan kegawatan. Sangat teruk bumi pada ketika itu, yang penuh dengan kezaliman, penuh dengan kacau bilau dan sebagainya. Manusia, para ulama khususnya, memang sangat menantikan akan seorang lelaki yang namanya Muhammad ibn Abdillah al-Mahdiyun. Ulama pergi ke kota Mekah dalam keadaan tak tahu kenapa perasaan ni nak pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Sama juga dengan Imam Mahdi. Bila mana dia pergi ke kota Mekah, beliau pun tak tahu lagi yang dia ni adalah Muhammad ibn Abdillah al-Mahdiyun. Dia pun tak tahu yang dia lah orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sebab itulah bila mana para ulama berada dekat kota Mekah pada tahun itu, kalau kita nak bertemu dengan Imam Mahdi, kena pergi haji tiap-tiap tahun lah. Allahu'alam macam mana. Cuma bila mana para ulama telah pun berada dekat kota Mekah, mereka menunaikan ibadat haji macam biasa. Sama juga Muhammad ibn Abdillah al-Mahdiyun menunaikan ibadat haji macam biasa. Tapi bila mana para ulama ni, mereka melihat ada seorang lelaki yang mana sosok tubuhnya sama ciri-ciri yang diberitahu oleh Nabi SAW, cara tuturnya, cara percakapan dia, muka dan sebagainya, ciri dia sama seperti mana yang digelarkan oleh Nabi SAW. Menyebabkan para ulama yang besar, ulama yang kita ma'ruf dari sudut kesolehan mereka, dari sudut kealiman mereka, warak yang mereka masyhur dalam kalangan kita. Boleh jadi ulama yang pergi itu ulama yang kita, mungkin ulama-ulama yang masyhur dalam kalangan kita, ulama-ulama yang besar, kibarul para ulama, insya-Allah. Maka bila mana para ulama melihat Al-Mahdi ataupun seorang lelaki yang dia adalah mirip yang diberitahu oleh Nabi SAW, maka para ulama ketika itu pergi bertemu dengan Muhammad ibn Abdillah dan mengatakan, wahai pemuda, kamulah orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang akan menjadi penyelamat bagi orang Islam. Kamulah Al-Mahdi, gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka ketika itulah, kata Nabi, Imam Mahdi dia terkejut dengan apa yang diberitahu oleh para ulama, yang menyebabkan Imam Mahdi akan pergi ke kota Madinah, balik ke kampung asalnya. Kerana apa? Kerana dalam keadaan dia tak bersedia, dia tak tahu dan dia tak nak akan jawatan yang sangat besar. Kerana jawatan yang akan dipikul oleh Al-Mahdi, satu jawatan yang sangat besar, akan menjadi khalifah, akan menjadi satu orang ketua yang akan berada di bawahnya, kesemuanya orang Islam akan bernaung di bawah satu panji Al-Mahdiyun. Menyebabkan satu jawatan yang sangat besar, dia tak sanggup untuk menerima. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan dia lari ke kota Madinah. Beratnya satu bebanan yang akan dipikul oleh Muhammad ibn Abdillah, yang menyebabkan para ulama pun pergi ke kota Madinah balik, bagi tahu betul-betul kepada Imam Mahdi. Dan saya cuba ringkaskan, maka akhirnya Imam Mahdi terima dengan jawatan yang diberikan, dan dia pun dah terima yang dia ni adalah orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW akan memimpin pasukan Islam untuk mara ke hadapan, untuk menebarkan keadilan di atas muka bumi. Maka bila mana dia dah pun bersedia, maka dia kembali ke kota Mekah. Maka dia akan berada dekat kota Mekah, berdekatan dengan Kaabah. Di situlah Muhammad ibn Abdillah ni, satu dunia tak tahu lagi. Satu dunia tak tahu lagi yang Imam Mahdi di-approach oleh para ulama, Imam Mahdi pergi ke kota Madinah. Dunia tak tahu lagi ketika itu. Yang tahu adalah para ulama. Yang tahu adalah para ulama ketika itu. Tapi bila mana Imam Mahdi dah pun berada dekat kota Mekah, berada berdekatan dengan Kaabah, di situlah Imam Mahdi akan dibai'ah oleh para ulama yang besar. Para ulama yang kita ma'ruf dari sudut kesolehan mereka, kealiman mereka, waraknya mereka. Menyebabkan bila mana hari itu, detik itu Imam Mahdi dibai'ah, bukan orang biasa yang bai'ah kepada Imam Mahdi, para ulama yang kita kenal. Para ulama yang kita kenal. Bila mana hari itu dibai'ahnya Imam Mahdi, maka viral satu dunia ketika itu, yang mana berita di surat khabar, berita di sudut Facebook, Instagram, yang menceritakan Imam Mahdi telah pun keluar.
viral satu dunia yang mengatakan Imam Mahdi telah pun keluar. Ramai di antara para ulama telah pun berbaiat kepada Imam Mahdi dekat Indonesia, dekat Malaysia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, dekat US, UK dan sebagainya, Afrika, dari sudut Asia dan sebagainya. Satu dunia akan viral, keluar di TV, keluar dekat Facebook dan sebagainya, yang mengatakan bila mana hari itu Imam Mahdi telah pun dibaiat oleh para ulama, hari itu jugalah akan viral satu dunia yang mengatakan Imam Mahdi telah pun keluar, akan dapat siaran televisi, akan dapat siaran daripada TV, keluarnya daripada surat khabar, daripada Facebook, Instagram, mungkin akan ada orang buat IG live ketika itu, detik-detik dibaiatnya Imam Mahdi. Satu dunia akan viral, satu dunia akan tahu akan kemunculan Imam Mahdi, yang menyebabkan ketika itulah orang Islam, bila mana mereka dapat tahu akan kemunculan Imam Mahdi, orang Islam akan berpusu-pusu pergi kepada Imam Mahdi. Ada di antara mereka pergi kepada Imam Mahdi untuk baiat. Ada di antara mereka pergi kepada Imam Mahdi semata-mata hanya nak pergi tengok sahaja. Ada di antara mereka pergi kepada Imam Mahdi semata-mata nak buat konten dekat YouTube, nak buat IG live, nak bagi orang tahu. Pastikan dia orang yang pertama yang memberi laporan akan keberadaan Imam Mahdi dan sebagainya. InsyaAllah kita akan cerita, kita akan kongsikan untuk episod yang keseterusnya insyaAllah. Maka itu di antara kisah Imam Mahdi untuk episod yang ketiga pada kali ini kita akan bincangkan. InsyaAllah kita akan sambung episod yang keempat berkaitan dengan Imam Mahdi. Apa yang akan berlaku bila mana satu dunia dah tahu akan kemunculan Imam Mahdi, apa reaksi manusia yang lain bila mana mereka mendapat tahu akan kemunculan Imam Mahdi, apa reaksi orang bukan Islam dan sebagainya insyaAllah. Moga-moga apa yang saya kongsikan untuk episod yang ketiga, kemunculan Imam Mahdi, moga-moga dapat manfaat. Andai kata anda semua belajar sesuatu dan dapat manfaat daripada video kita pada kali ini, jangan lupa kongsikan kepada orang lain, biar orang lain pun dapat manfaat yang sama, orang lain pun dapat belajar benda yang sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.